saya minta you all sediakan kertas, kalkulator, pen, pensil untuk conteng-conteng lah sebab yang ini memang kita akan gunakan banyak calculations. Okay. Jadi yang lepas saya dah masuk pengenalan. Okay. So hari ini saya akan habiskanlah, sebab kita tinggal lagi sebahagian saja lagi. Okay. Yang mana kita dah terlihat kepada transistor. Okay. Lepas kita dah belajar tentang diode. Okay. Satu diode sahaja. Kemudian kita dah buat calculations, sampai Zener, transformer dan sebagainya. So you all last week pun you all dah buat quiz ataupun test. Jadi test tu nanti saya akan lihat balik sebab saya ada pelajar yang kena jawab 20, ada pelajar yang dapat jawab 10 saja. Jadi sepatutnya saya dah set 10 soalan untuk yang bahagian B tu. Yang bahagian A tu memang saya silap. Saya tak set. Saya set terlewat, jadi mungkin dia tak dapat baca kot. Jadi tak apa. Part 1 tu 15 soalan je. Kat simple. Yang part B tu ada yang pelajar yang jawab 10, ada jawab yang 20. Jadi saya akan lihat balik apa masalah dia tu. Dan markahnya pun nanti kalau mana yang saya akan normalize balik kepada 20 kepada 10 soalan lah, 10 markah. Ataupun 20 markah. Satu soalan 2 markah. Tak apa. So mungkin untuk test kedua nanti mungkin saya akan buat secara face to face kot. Agak mudah. So pagi ni kita akan sambung kepada chapter 4. Chapter 4 ni saya dah lihat kepada transistor bicycle. Lebih kepada macam mana kita nak design circuits supaya transistor tu berfungsi. Kita tahu fungsi transistor ni adalah untuk sebagai amplifier. Kalau diode tu dia adalah untuk kita meneruskan satu diode ada dua fungsi. Satu fungsi sebagai switch, secara on and off, dan yang kedua sebagai limiter. Diode Zener tu lah, sebagai limiter voltage. Kemudian transistor ni pula fungsi dia adalah untuk kita menguat, amplifykan kita punya signals. Kita nak kuatkan signal. Contoh signal saya signal saya dia punya power dia rendah, and then kita gunakan transistor bicycle supaya signal masukkan tu lebih kuat lagi daripada keluaran tu lebih kuat daripada masukkan. Itu tak apa. Yang penting macam you tahu macam mana kita nak guna ataupun kita nak kira transistor kita. First idea mesti you kena kuat ataupun you kena faham asas teori Lita lah. Teori Lita yang mana kita ada nodal analysis dan juga mesh analysis. So nodal analysis ni saya dah tunjukkan. Basic idea dia mesti ada tiga formula ni lah. IE sama dengan IC tambah IB. Kemudian VBE kita adalah 0.7, dan yang ketiga beta sama dengan IC over IB. So transistor ni macam mana kita nak onkan dia. So kalau kita nak onkan dia, kita mesti kita bagi voltage ataupun voltan DC voltan lah. Cuma kita nak bagi DC voltan ni dia ada banyak cara. Dia ada 4 cara, iaitu yang pertama fixed bias, yang kedua emitter bias, yang ketiga voltage divider, dan yang keempat adalah voltage feedback. So empat-empat ni memang sangat popular lah. Dan sangat popular bila ditanya dalam test dan juga final nanti. So ni memang you all kena buat nantilah. First kali you kena faham macam mana you tengok Lita tu dah tahu, oh ini fixed bias, oh ini emitter bias, ataupun voltage divider, ataupun voltage feedback. So kamu nak tengok saja circuit tu dah mudah tahu. Antara fixed bias dan juga emitter bias, dia punya beza dia adalah kita panggil sebagai adanya RE kat sini lah. So kat sini ada RE. Kalau fixed bias dia tidak ada. Fixed bias dia tidak ada. Pada bahagian emitter tu tidak ada resistor. Kalau emitter bias dia ada resistor kat bawah tu, bahagian-bahagian emitter. Manakala voltage divider, ni adalah konsep voltage divider. Dia ada dua resistor pada kaki base. Dia ada dua resistor pada kaki base. Dia tidak ada voltage pada base, cuma ada resistor sahaja. Kalau dua atas ni dia ada voltage VBB terpanggil, 1 dan juga 2. Manakala voltage feedback pula dia cuma ada connection antara
base dan juga collector. Okey, kaki base kepada kaki collector saja. So dia terus jam saja kat situ. Itu kita panggil sebagai feedback. Okey. So macam mana circuit-circuit ni kita nak calculate, macam mana kita nak dapatkan berapa dia punya VCE, VBE. Okey, itu yang kita kena nak belajar pada pagi ni lah. So last week saya dah tunjukkan fixed bias, macam mana kita nak calculate, apa yang ciri-ciri utama, apa step pertama step pertama yang kita nak kena jadikan dia sebagai apa, kita nak capacitor tu kita open kan, kemudian kita ubah source circuit kita menjadi sebegini. Okey. Kemudian kita dapatkan loops dia. So daripada sini kita nampak loop loop 1 dan juga loop 2. Terpulanglah yang sini punya di loop 1 pun boleh, yang ini loop 2 pun boleh. Terpulang. Okey. Dan daripada loops ni yang you pelajar teorita tu. KVL kan. Kirchhoff voltage law. Okey, apa mana laluan dia tu, berapa dia punya voltage dia lah. Dan you all dapat calculate kita nak dapatkan ICQ dan juga VCEQ kita. ICQ dan juga VCEQ yang ini. Okey, mana VCEQ dia? Okey. Yes, this one. VCEQ dan juga ICQ. Ini example satu lah. You boleh lihat balik. Kemudian ada juga soalan tu tanya, kalau kita tahu voltage drop pada setiap kaki transistor. So kita tahu transistor tu kita ada 3 kaki. Kita ada collector, emitter dan juga base. VC, VE dan juga VB. Jadi berapa kita nak calculate VC kat mana, VE dekat mana, VB dekat mana. Okey, so yang inilah dia punya ni, VE, VBE, VCB, VB dan juga VC. Ni okey, ni kalau nak recall balik, tengok balik video saya yang lepas lah. Video saya dah upload. Okey, cuma nota ni saya belum share lagi pada you all. Okey, saya nak habiskan. Okey, outline. Okey, kemudian saya dah minta you all buat example 2 kan. Baik, okey, example 2. Okey. Nampak gerak tak saya punya slide ni? Tak gerak eh? Okey. Okey, so ini saya dah minta you all buat example 2. Okey, example 2 iaitu repeat saya dah minta buat you all buat example 2 pada page yang ke 43 tu. So saya dah jadikan dia sebagai quiz lah. So saya dah set dalam outer. So saya minta you all upload dalam outer. Saya jadikan sebagai quiz lah. So saya minta you all buat pada hari ini, hantar pada sebelum tengah malam nantilah. Okay, selepas ni pun you all boleh buat. Ataupun waktu petang ke malam ke. Boleh Boleh? Boleh saya boleh. Boleh. Alright. Okay, so example 2. Okay, example 2 yang inilah. Okay, mana dia? Okay, ni semua lah example 2. Okay. So kita dah tengok pada DC load line dan juga example 2. So saya minta you all comparekan example 2 tu dengan example 1 yang saya buat dalam nota tu. Apa beza dia, macam you cari cue point dia dan you kena discuss sikit lah. Apa dia punya perubahan, berapa banyak perubahan dan kenapa maksud saya bila data tu dinaikkan kepada 100, apa akan berlaku. So you cerita kat situ lah. Okay, so pagi ni, okay, so dah 8.45, saya akan masuk emitter bias. Okay, saya akan masuk emitter bias dan juga voltage divider. So pagi ni saya akan cuba masuk 2 sahaja. Okay, yang feedback tu saya tak masuk lah. Okay, so dua, biasa kita akan tanya kepada 3 soalan, 3 bahagian tu sajalah. Okay. So kita recall balik. Okay, emitter bias macam mana? Circuit dia ada RE. Tu kena ingat. Ada RE dan juga VBB. Manakala voltage divider dia ada 2 ni lah. So pagi ni kita akan mulakan yang ini dahulu. Emitter bias. Okay.
Okey, so sini saya dah buat tutur 4 tak apa. Kalau sempat nanti kita bincang sikit tutur 4 nombor 4 ni. Okey. Okey, so okey, so yang kedua, yang kedua kita akan lihat kepada emitter barrier circuit. Okey. So masing-masing buka dalam page uh, example 3 muka surat 4, 6. Okey, example voltage divider. Okey, yang ini. Okey, so saya terus kepada kita lihat kepada example 3 lah. Mungkin you tengok dalam modul pun boleh boleh baca kan, ataupun you boleh faham, tapi saya nak recall balik lah. Okey, macam mana kalau dalam buku tu dia lakukan lah. Okey. Okey, so macam biasa, okey, first step kamu convert kepada first apa ni? Convert kepada, oh sorry, first step apa dia? First step kamu kena open circuit, open kan kamu punya uh, kita panggil sebagai yang ini transistor capacitor ni. So ini kamu openkan dia. So ataupun kamu buang lah. Ini kamu buang. Okay. Kamu buang. So maksudnya bila saya open, dia akan jadi open circuit, dia akan hilang lah maksudnya kan. So kamu convert kepada dalam bentuk circuit biasa. Okay. So circuit biasa macam yang lepas ni saya buat macam ni lah. Okay. So kita ada sini. Kemudian okay, beza dia ada emitter dekat sini kan. Okay. Dan juga base. Sorry. Okay, macam mana saya buat ni, you all tengok balik dalam uh, video yang lepas lah. Saya pecahkan. Yang atas ni saya pecahkan. Ini bawa ke sini, yang ini bawa ke sini lah. Sebab dia still lagi dalam satu node yang sama kan. Okay, so ini 20 volt. Okay. Kemudian yang ini adalah 470 kilo. Yang ini adalah 2 kilo. Ini adalah dua sama 20 volt. Dan yang bawah ni adalah 1.5 kilo. Beta dia adalah 50. So itu yang kena ingat lah. Okay, so sekarang dia nak dapatkan IB, IC, VCE, VC 5, 6 dan juga 7. 7 ada 7 anak soalan. So banyak sikit lah. Okay, so first kali apa nak buat? Dah lepas dah buat ni, kita kena decide. Okay, you nak buat loop macam mana? Okay, kita kena buat loop kita. So saya setkan yang ini sebagai loop 1 dan yang ini adalah sebagai loop yang kedua. Boleh mana-mana you nak buat yang sebelah kanan tu loop 1 pun boleh, belah kiri tu loop 2 pun boleh juga. Okay. Okay, so kemudian kita perlu buat analisis loop lah. From loop 1. Okay, masing-masing buat sekali nanti saya tanya you all nanti. Okay, so from loop 1 you kena buat apa yang first sekali adalah negatif VCC tambah ini adalah IB kita, IB RB tambah VCE lah sama dengan kosong. Okay, betul tak? Okay, VCC yang ini. Okay, VCC kita yang ini. Yang ini adalah RB. Yang ini adalah VCE kita. Sorry, VBE kita. Okay, so sekarang yang ini. Yang ini apa? Kita nak panggil apa? Yang bawah tu. Boleh respon?
Berapa? VBE. Okey, ini VBE. Masing-masing buat kan, buat dalam nota masing-masing. VBE yang ini, kemudian yang bawah ni. So yang bawah ni apa? Dia adalah tambah IE RE. So nampak tak ada tambahan yang ini. Okey, tambahan yang ini. Sebelum ni tak ada. Kita sampai VBE sama dengan kosong. Tapi yang ini kita ada IE RE. Okey. Okey. Itu loop 1. Okey, kemudian loop 2. So loop 2 macam mana? Kita ada apa? Okey, loop 2 kita buat macam ini pun tak apa. Daripada sini lah. Okey, kita buat daripada sini. Okey. Kita buat negatif VCC yang pertama. Ini adalah VCC. Okey. Ini adalah VCC. Yang ini adalah RC. Yang ini adalah RE. Yang inilah VCE. Okey. So kita masukkan VCC tambah IC. Yang ini adalah IB. ICRC tambah VCE tambahkan dengan yang ini adalah IE kita lah. IE RE sama dengan kosong. Betul tak? Betul Ustaz. Kamu ni ya je. Betul kan? Perlu tak kita buat okay, cuba tengok balik, tengok betul, tulis balik, betul you ingat balik teori detail, betul ke tidak? Okey. Okay, so sama juga yang ini pun ada kita punya IERE. Okey. Okey, itu kamu step yang kedua lah, kamu dah buat loops. Okey. Sekarang kita ada tambahan IE ni. Okey. So okay, so try masukkan you punya nilai-nilai dia, iaitu negatif 20 tambah IB awak berapa? IB tengok cari. IB, RB awak adalah 2K tambah VBE 0.7 tambah IE, RE. RE awak adalah 1.5K sama dengan kosong. So sekarang kamu nampak tak dia ada uh, dua pemal ataupun dua pemboleh ubah yang kita tak boleh nak cari. IB dan juga IE. Kalau yang lepas kita cuma dapatkan IB sahaja kan. Okay, so sekarang kita perlu kaitkan dengan tiga formula asal yang tadi yang saya tunjukkan, yang ini. Okay, tiga formula asal yang ini. Okay, so nampak IB ada IE ataupun beta, IB dan juga IC. IE tadi. So yang ada kaitan apa dia? Nilai yang pertama, IE sama dengan IC tambah IB. So kita ambil formula tu. Okay. Kita ambil namakan sebagai IE sama dengan IC tambah IB. Okay. IC tambah IB. Okay. So daripada sini, apa yang kita boleh kaitkan? Okay. Satu lagi adalah beta. Beta sama dengan IC
over IB. Dan IC kita adalah beta IB. Betul? Okay. IC sama dengan beta IB. So, sorry yang ni. So, IC ni kita boleh bawakan dia dekat sini. Okay. Yang mana kita boleh katakan dia sebagai IE sama dengan IC kita adalah beta IB tambahkan dengan IB. Yang mana IC, beta IB. IC sama dengan beta IB ni adalah datang daripada sini. Ini ingat tak formula yang pertama, ini formula yang ketiga kata dalam saya. Okey, yang daripada yang atas tadi tu. Boleh faham tak yang ni? Boleh. Seorang je boleh? Boleh sir. Faham sir. Oh, boleh So bila ada beta IB tambah IB ni, kita boleh combinekan lah, kita boleh orang kata apa? Gabungkan, iaitu kita boleh katakan dia sebagai IB beta tambah 1 sama dengan IE. Okay, so IE ni kita boleh bawakan dekat sebelah sini. Okay, so try masukkan lagi. Okay, yang 20 dengan 0.7 tu boleh bawa ke sebelah sana lah. Okay, saya bawa ke sebelah sana. IB 2K tambah yang IE saya kembangkan dia, iaitu IB beta tambah 1. Beta tambah 1, beta berapa? 50 tambah 1 sama dengan 20 bawa ke belah kanan, Sir. 20 tolak. Ya, ya. Sir, maaf ganggu sir. Silakan. Yang dekat loop 1 tu kan, Ha. kan negativisasi tambah IB RB. Bukan Tambah ke IB RB RB kita 470 kilo ohm. Betul, nasib baik kamu nampak. Okey, saya tersilap kat situ lah. 470 1.5 K. Seorang je nampak yang lain. Terima kasih. Siapa tadi tu? Syahadan sir. Syahdan. Terima kasih. Ni 470 470 kilo kilo kan? Kilo. Ni 470 kilo. Okey. So try masukkan. Dapat IB berapa? IB sama dengan ni. Okey. Boleh faham tak tulisan saya ni, nota saya ni? Nanti saya nak share pada kamu ni. Kalau tak faham, you tulis sendirilah. Berapa IB kamu akan dapat? 470. Okey. Nampak tak saya ada kesilapan kat situ? Siapa boleh nampak lagi? Siapa boleh nampak kesilapan saya? Siapa nampak saya bagi bagi apa bagi makan ke? RE Darab RE 1.5 K. Okey, saya silap dekat mana? Saya saja saya highlight dekat situ tu. Okey, highlight yang warna hijau tu. Okey, yang ini. Yang ini, this one. Apa silap dia? Okey, lihat balik. Loop dia negatif VCC
tambah IBRB tambah VBE tambah IE. Okay. So loop ini adalah merujuk kepada IB kita kan. Dan loop yang kedua ni adalah merujuk kepada uh, apa ni IC kita. Nampak tak? Nampak. Okay. Itu yang pertama ni. Okay, yang kedua saya silap yang mana yang kat sini saya tak masukkan dekat sini lah. IB beta tambah 1. Lepas tu yang IE ni saya terlupa masukkan 1.5K. Ha, 1.5K sama dengan 20 tolak 0.7. Sebab yang ini kan saya ambil yang ini saja kan. IB beta tambah 1, IB beta tambah 1. Yang ini saja. Okey, yang ini bawa ke sini. Okey. So banyak sangat tulisan ni kan pening kan. So IB kita akan dapat lebih kurang dalam 35.32 microampere. Boleh? Okey, loop kedua VCC okey sama juga. VCC sama dengan negatif 20 tambah IC RC kita adalah 2K tambah VCE tambah IE sama dengan sama juga kita ambil yang sama yang atas juga iaitu IE kita adalah IB 50 tambah 1 darabkan dengan RE kita adalah 1.5K sama dengan 0. Okay. So IC boleh dapat IC berapa? IC berapa nilai kita? IC kita gunakan beta darab IB. Okay. So IC sama dengan beta IB sama dengan beta kita adalah 35.32 mikro darabkan dengan 50. Kamu akan dapat 1.7675 miliampere. Beta kita, IB kita adalah 35.32 microampere. So yang kita nak kena cari adalah VCE kita sahajalah. Okay. So VCE sama dengan berapa nilai kita lah. So IC kita boleh dapat nilai dia, IB pun kita boleh dapat. Yang tinggal adalah kita punya VCE kita. So VCE kita kalau kita kira-kira dekat sini kita akan dapat lebih kurang dalam 13.82. Okay. Okay, ada soalan? Dia dia mungkin akan silap ataupun akan ada beza antara mungkin jawapan saya dengan jawapan kawan-kawan sebab ada yang gunakan 2 titik perluhan, ada yang guna 3 titik perluhan, ada yang guna 4 dan sebagainya lah. Jadi mungkin berbeza dengan antara kawan-kawan ataupun dengan saya. Okay, jadi tapi saya nak you all faham macam mana you kira tu. Tapi yang penting jangan silap tekan kalkulator lah. Okay, silap titik perluhan ataupun silap dia punya nombor titik perluhan, nombor belakang tu tak apa. Okay. Okay, kemudian nak dapatkan VC, VE, VB, VBC tu so sama macam yang kita buat yang atas ni, yang sebelum ni lah. Okay. Okay, kemudian kita nak lihat kepada load line.
Okey, load line macam mana? Okey, load line analysis. Ataupun kita buat ni dulu lah. Ataupun kita buat emitter. Okey, kita buat ni dulu lah. Sebelum kita buat load line tu, kita buat ni dulu. Kita buat tutorial nombor 8. Tutorial 4 nombor 8. Nombor 8. Page berapa? 415. So ni masing-masing kena buat masing-masing lah. Lepas tu nanti tunjuk pada saya. Okay. Part 15 yang ini. Okay. So jawapan pun dah ada. So jom kita buat. Okay. So jawab kita dah ada 8. Okay. First thing first, apa dia? So boleh-boleh masing-masing boleh buat masing-masing. Cuba kita try buat. So dekat sini yang ini agak susah sikit. Kita tukar sikit lah. Kita buat nombor 7 lah. Okay. Nanti kan ada yang tertinggal nanti kan. Okay, nombor 7 So yang ini kita delete dulu. Kita buat nombor 7. Okay, jawapan dah ada. Okay. Nombor 8 tu nanti kita dia kena buat kena faham nombor 7 ni dulu baru boleh buat yang lain. Okay, nombor 7 ni straight sikit. Kalau nombor 8 tu dia kena dia ada tricky sikit lah. Okay. VC, okay, betul. Itu macam sama soalan dia. Okay, lain. Okay. Okay, so masing-masing jom buat masing-masing. Nanti saya akan tanya. Azizah boleh buat, Aziz boleh. Okay, nanti saya akan tanya berapa IB, berapa IC, berapa VCE. First thing, kita kena openkan capacitor. Yang kedua, kita kena design balik dalam bentuk circuit yang mudah kita faham lah. Okay, so kita ubah circuit. Okay, so ini uh, yang yang basic lah. So kamu dah ubah. Kemudian kamu set upkan kamu punya loops. Ini loop 1. Dan ini adalah loop yang kedua. Nampak tak loop 1, loop 2? Okay. Okay, so next. Begitu saya loop 1 apa dia?
Boleh, siapa ada ni? Siapa yang buat? Jessica? Yes, sir. Ada buat tak? Ada, sir. Okay, so loop satu berapa? Apa dia punya loop dia? Negatif Dia punya VCC. first kali negatif VCC Ya, negatif VCC. Tambah IBRB. tambah lagi tambah VBE tambah Tambah IE, IE RE. Tambah sama BBB. tu. Okay, so macam yang kita buat tadi, kita nak dapatkan IE kita dahulu. So IE sama dengan IC tambah IB. Okay, so IC kita adalah beta IB. Ada I tu terpulang lah, you nak buat besar ke kecil kan, IB. So IC kita boleh katakan sama dengan IC IB beta tambah 1. So ini yang pertama, ini yang kedua. Okay. So VCC kita adalah negatif 20 tambah IB RB kita adalah 510K tambah VBE 0.7 tambah IE kita adalah IB beta tambah 1, beta kita 100, 101 darabkan dengan RE kita. RE kita adalah 1.5K sama dengan 0. Dapatlah kita punya IB kita sama dengan berapa nilai kita. Ini tambah. Kita akan dapat 29.18 mikro ampere. Okey, samalah. Betul tak? Jawapan? Senyap je ni, buat tak ni? Betul, sir, betul. Okey, so kemudian loop 2. Okey, loop 2 negatif VCC. You kena buat ni tau, dia punya VBB, IB, RB semua belakang ni you kena tulis. Jadi saya nampak saya boleh bagi markah dekat situ. Ada setengah, biasanya pelajar kebanyakannya, bukan kebanyakan lah, mesti akan ada kesilapan. Jadi bila you all buat yang atas ni betul, biasanya yang atas ni betul lah kamu nampak semua kan. So saya nampak you faham konsep, saya akan bagi markah dekat situ lah. Kalau you tak tulis yang atas tu, dia agak susah sikit saya nak nilai. Okay. Ni kena buat ni, VCC tambah IC tambah VCE tambah IE RE sama dengan 0. So kena masukkan juga. So IC kita beta IB, beta IB
darabkan dengan RC tambah VCE tambah IE kita adalah IB beta tambah 1 darabkan dengan RE sama dengan 0. Okey, kemudian VCE kita adalah berapa nilai kita VCE? Aziz Yoha ada tak? Ada saya ada. Berapa VCE? 20. 20. VCA. VCE. Yang ini yang kita tengah cari VCEQ ni. Jawapan dia tu. Berapa dia? Siapa ada? Siapa yang dah jawab? Siapa yang dah buat? Adib boleh ada? Adib Adib, Muhammad Adib ada? Nur Melina ada? Yakish dah jawab? Yakish? Hai sir. Wait answer. Tengah try. Okey, try dulu. Okay sir. Okey, dia kalau mesti kata selepas step yang IB ni you terus dapatkan IC dan juga IE pun boleh juga. So IC awak adalah beta IB kan. So terus darabkan 29.18 darabkan dengan 100. 18 mikro darabkan dengan 100. So kamu akan dapat 2.918 mili. IE adalah IB beta tambah 1 kan. So dapatkan nilai dia. So 29.18 mili darabkan dengan 101. Kamu akan dapat 29.1 mikro. Kamu akan dapat 2.947 mili ampere. So daripada IC dan juga IE ni boleh masukkan yang IE masuk dekat sini, IC masuk dekat sini. So tak payahlah kamu nak buat IB semua panjang tu, pun boleh juga. Okay. So terpulang pada masing-masing punya cara. Okay. You banyakkan buat latihan, you nampaklah dia punya jalan singkat dia. Okay. Siapa tadi mesej tadi? So 8.5, 8. Okay, berkuranglah. Okay. 8.58. Good. Okay. Alright. Okay, IC. Okay, yang pertama IB kita dah dapat. Kemudian IC 2.98 kita dah dapat yang ini IC. Kemudian VCE 8.58 pun boleh juga. Kemudian kita dapatkan VC. Okay, VC yang mana? Di sinilah. Di sini kan. Okay. Antara VC kita ada VCE dan juga VE kita. So kita boleh tahu VC kita adalah VCE tambahkan dengan VE kita. Ni from circuit ni from circuit. Okay, ni yang macam saya ajar ni. Ini adalah VC. So ini adalah VCE. Dan yang ini adalah
VE kita. Okay, VCE. So VCE kita adalah berapa nilai kita? VCE kita adalah 8.58 tambah VE kita adalah yang ini, VE. VE kita adalah yang ini. So VE kita adalah IE darabkan dengan RE kita. Okay, VE kita daripada sini sampailah ke bawah. So apa nilai dia? Iaitu IE. Okay, IE yang lalu kat sini IE darabkan dengan RE kita. Okay, okay, saya ulang balik. Okay, IE kita adalah sinilah. So ini adalah IE. Ini adalah so yang voltage drop daripada point sini ke point sini adalah kita panggil sebagai VE kita. So VE kita boleh katakan sebagai IE darab RE. So 8.58 tambah IE kita adalah berapa? 2.9 yang ini 2.947 mili darabkan dengan RE kita adalah 1.5 K. Dengan berapa? Apa nilai dia? Okey, mau dapat carilah apa nilai dia. Kemudian VB. Kita tengok VB pula. Okey, ni tadi nilai dia adalah 12.99 ataupun 13 volt lah. 12.99 volt. Okey, ataupun 13 volt. Okey, VB daripada mana? So VB pula adalah daripada VB pula adalah daripada point sini kepada ground. So sini VB kita. So nampak VB dia akan lalu sini. So kita ada VBE dan kita ada VE kita. Okay. So VB kita boleh katakan sebagai VBE tambahkan dengan VE kita sama dengan VBE kita adalah 0.7 tambah IE RE kita adalah 2.947 mili darabkan dengan 1.5 K. Kamu akan dapat jawapan dia adalah apa? 0.7 5.12. Okey. Kemudian yang ketiga adalah VE pula. Okey, VE kita adalah daripada mana VE? Okey. So VE sama dengan IE RE lah kan? IE RE sama dengan 4.42 volt. Okey. Boleh dapat? Dapat. Okey. Kemudian kita buat load line pula. Macam yang fixed bias saya tu. So kita nak buat load line for emitter bias. Load line je lah. Dia sama je. Oh, sorry. So load line. So load line sama juga kita perlukan kita perlukan line X kita punya yang ini apa? Ini adalah kita punya atas ni. Yang ini berapa nilai dia? Itu adalah kita punya IC kita. IC dalam miliampere, yang ini adalah VCE kita dalam volt. Okey. Yang kita dapatkan, so yang kita dah cari tadi adalah ICQ sama dengan berapa tadi kita dah dapatkan? IC kita adalah 2.918 miliampere yang kita dah dapat, dan VCE VCEQ kita adalah 8.58 8.8 volt.
Okay. Okay, so sekarang now kita nak dapatkan IC saturation dan juga VCE cut off. Berapa nilai dia? Okay. IC saturation dan VCE cut off macam mana? Ingat lagi tak? Kita nak ambil kat mana? Kita ambil daripada loop yang kedua. Okay. Loop line kita. Okay. Okay. From loop 2. Okay. From loop yang kedua. So kita salin balik yang ini. Tak yalah. Okay. Kita salin balik. Negatif VCC. Okay. Negatif VCC tambah ICRC tambah VCE tambah IE-RE sama dengan kosong. Okey. Untuk loop untuk yang ini, okey. Okey, ingat okey, ni perhatian Untuk yang ini, untuk kita dapatkan load line. Okey, sebelum tu saya tulis dahulu. Okey, ingat tengok betul-betul So, daripada yang kita cari tadi tu, okey. IC kita berapa? Nilai IC kita? IC kita adalah 2.98. Betul tak? Sama dengan beta IB kan? Manakala IE adalah IB darab beta tambah 1. Beza dia adalah beta tambah 1 saja. Kalau IC beta, kalau IE beta tambah 1. Dan dia punya jawapan dia adalah 2.947. Berbanding dengan IC kita adalah 2.918. Agak-agak beza banyak tak? 2.947 dan juga 2.918. Beza banyak tak agak-agak? Tak, sikit. Sikit saja kan? So, bermakna kalau makin tinggi lagi beta, makin rapatlah jurang antara IE dan juga IC. So, sebenarnya kalau you nak dapat kat sini, okay, yang you punya calculation yang ini, sebenarnya kita juga boleh gunakan kaedah IE ni. IE kita boleh katakan sama seperti IC. So, maksudnya IE tu kita gantikan sahaja dengan IC. Ini kita panggil sebagai approximation. Okay, approximation method, anggaran method. Yang kita buat sahaja tadi adalah nilai yang tepat. Maksudnya kita IE tu kita pecahkan lagi, dapatkan IB sebagainya. Ada step kedua adalah kita buat approximation. So approximation IE sama dengan IC. So approximation ni kita perlu gunakan dia dalam kaedah untuk dapatkan load line. So kita gunakan approximation IE sama dengan IC. Okay. So kita boleh tukar balik ataupun kita boleh katakan, so kita boleh katakan V negatif VCC tambah VCE sama dengan, so boleh kita gantikan kita tambahkan dengan IC RC tambah RE. Sebabnya kita dah gabungkan ini sebagai IC kita. Kita boleh dah tukarkan kepada IC. Jadi IC tambahkan IC RC tambah IC RE. Jadi kita boleh gabungkan sama dengan IC RC tambah RE. Boleh ya? Boleh faham tak ini? Boleh, sir. Okey. 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 Itu je lah. Okey, so form tu. So nak dapatkan IC load line. So IC saturation is when apa? Bila VCE sama dengan kosong. Okey, IC saturation apabila VCE sama dengan kosong. So kita boleh katakan
from loop yang ini tadi. So negatif VCC tambah VCE tambah IC RE tambah RE, VCE kita sama dengan kosong. So kita boleh katakan IC saturation sama dengan VCC kita dibahagikan dengan RC RE. Berapa nilai kita? VCC kita adalah berapa tadi? 20. Okay. 20 bahagikan dengan RC/RE. RC 510 1.5. Salah. 2.4 1.5. 2.4 K tambah 1.5 K. Sama dengan berapa? IC saturation kita. Berapa? 1.78 ampere. 2.4K, 1.5K. Saya dapat 5.13 mili ampere. Betul ke? Betul sir, saya dapat macam tu juga. Betul saya betul. Salah tadi. Jawapan 5.13. 5.13. 5.13 Okey, betul lah. Yang atas. Okey, kemudian VCE cut off when IC sama dengan kosong. So kita salin balik negatif VCC tambah VCE tambah IC RC tambah RE sama kosong. So IC sama kosong. So ini kita boleh katakan dia sebagai kosong lah, kita potongkan dia. So kita boleh katakan VCE cut off sama dengan 20 volt. Okay, so kita dah tahu dah cut off dekat 20. So ini kita punya cut off 20 volt. Cut off kita, ini adalah kita punya VCE cut off dan kita punya saturation, IC saturation adalah 5.13 ni. 5.13. So dapat situ kita ambil kita punya pembaris, kita gabungkan dia lah. Okey, kemudian ICQ 2.918, so kita anggap kat sini lah. Okey, 2.918 dan VCEQ adalah pada dekat sini contohnya lah, angka-angka lah 8.58. So kita ambil titik ke bawah. Ini adalah kita panggil sebagai Q point kita. Selesai kita punya nilai kita. Okay, so bila kalau you nak cuba lagi, you tambahkan beta sama dengan 1000 contohnya. So kita tengok apa beza Q point tu nanti. Adakah dia menaik ataupun dia akan menurun. Yang cut off dan juga saturation dia tetap situ saja. Yang berbeza nanti adalah dia punya Q point saja. Okay, so daripada you kena buat daripada atas sampailah ke bawah ni. You punya markah awak lah, you punya penilaian awak, calculation awak. Okey, ada soalan? Sampai sini. Tak ada. Okey. Ini 836. Okey. Kalau tak ada, saya sambung sedikit tentang yang ketiga, iaitu voltage divider. Okey. Okey.
So yang ketiga adalah voltage divider. Okay. So voltage divider dia voltage divider. So voltage divider dia punya saya tunjuk kat sini. Okay. Ingat lagi tak? Kalau you punya voltage divider ni adalah satu circuit yang kita katakan dia apa ni kita perlu, kalau kita lihat kat sini kita ada R1 dan juga R2, dan dia tidak ada, orang kata dia punya voltage. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu dapatkan keseimbangan dia, ataupun kita panggil sebagai resisten keseimbangan dia, iaitu kita panggil sebagai Thevenin voltage dan juga Thevenin resistance. Sebab apa kita perlu gunakan voltage divider ni? Voltage divider ni adalah dia kurang bergantung kepada beta kita. Maksudnya kalau beta kita berubah tinggi ataupun rendah, dia punya Q point dia tetap sama berbanding dengan fixed bias tadi. Kalau fixed bias, awak buat quiz nanti, you punya beta berubah daripada 50 ke 100, dia punya Q point tu akan berubah. Okay. So untuk voltage divider dia agak kurang terpengaruh dengan nanti kita akan buat contoh beta tu kita ubah kepada 2 kali ganda. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita ubahkan kita punya R1 dan juga R2 ni kepada RTH, iaitu R Thevenin dan juga voltage Thevenin. Okay. So ingat lagi tak Thevenin? Okay. Ingat lagi tak Thevenin? Okay. So kalau Thevenin nak dapatkan orang kata kita punya resistance RTH, kita punya voltage kena voltage source perlu off-kan dia, ataupun kena off. Kalau voltage kena short, kalau current source kena open. Ingat lagi tak masa Tordita itu? Okay. So nak dapatkan RTH dia lah. Okay, kalau VTH kita perlu buat kita punya orang kata Thevenin theorems. Okay, VTH sama dengan, sebab VTH kita nak dapatkan pada R yang kedua, pada pandangan R yang kedua. Okay, so kita perlu dapatkan R2 dibahagikan dengan R1 tambah R2. Okay, dan bila kita dah offkan kat sini, RTH kita akan dapat jadi sebagai selari lah, R1 selarikan dengan R2. Okay. Jadi bila dah dapat macam ni, kita dah dapatkan bentuk macam ni, so barulah kita boleh buat dalam ini macam kita punya emitter bias. Okay, sama seperti emitter bias. Okay, cuma untuk voltage divider ni kita perlu tukar daripada Thevenin R1 kepada R2, tukar kepada Thevenin circuits. Itu sahaja. Okay. Kemudian dia punya solution dia nak dapatkan load line dan sebagainya sama seperti emitter bias. So untuk voltage divider, step pertama sebelum kita buat loop tu, kita perlukan yang ini. Step pertama, kita kena dapatkan VTH dan juga RTH. Okay. Ini step pertama. Step kedua dan seterusnya sama seperti emitter bias. Okay. Boleh. So nanti saya akan bagi satu video ataupun orang kata
Okay, nampak tak kat sini? So kat sini kita ada beta 100. Okay, beta 100, kemudian dia suruh tukar kepada beta 50 example tu. So dia try buat apa beza dia nanti. Okay, so nanti yang ini saya akan bagi dalam satu contoh lah. Okay, saya akan tulis dalam satu video lain untuk saya buat example 6. Okay, dan juga example 5 saya comparekan. Okay, jadi untuk tugas awak, okay, untuk sebelum kamu habis ni, kamu punya tugas adalah yang pertama, kamu perlu buat yang ini dahulu. Okay, example 2, pada page yang keberapa saya tak ingat, ini fixed bias, kamu buat sebagai quiz lah. Okay, jadikan dia sebagai quiz. Kamu repeat dan buat dalam bentuk notes lah. Okay, so nanti saya akan bagi, kemudian kamu, apa yang kamu perlu buat adalah kamu cuba selesaikan tutorial yang ada dalam modul ni. So kita ada yang kalau saya tanda merah ni, merah ini adalah fix. Ni fixed bias, ini pun fixed bias. Yang ini fixed bias. Okay, kalau yang saya tanda biru ni adalah emitter. Ini adalah emitter. Okay, yang ini dah masuk voltage divider. Ini voltage divider. Okay, yang ini feedback. Okay, feedback semua satu saja. Tapi feedback saya tak masuk lah. Okay, saya tak tanya, nanti saya tak masukkan. Kalau ada video nanti saya akan masukkan sekali. Okay, so untuk you punya latihan, okay, you buat tutorial daripada muka daripada nombor 1 sampai nombor 10. Okay, itu sebagai latihan awak lah, assessment awak. Boleh? Boleh sir. Okay. Okay, yang ingat yang pertama kamu kena buat quiz malam ni, sebelum malam ni hantar. Kemudian yang tutorial tu kamu buat dahulu. Nanti kalau bila-bila kalau ada you tanya, you boleh buat, you ada masalah, you boleh contact saya lah. Nanti saya minta you all hantar dalam outer nanti. Okay, itu you buat lah. Bila-bila saya bagi masa 2 minggu, seminggu ke, you buat. You banyakkan latihan, nanti you boleh mahir dengan calculation kat situ.